Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jadi surah Yasin itu begitulah, untuk memberikan peringatan. Jadi maksudnya peringatan itu Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada sekalian alam. Kalau nabi-nabi yang lain kepada kaum yang tertentu saja, tetapi baginda Nabi Muhammad SAW kepada sekalian alam. Tak kira kaum apa, Melayu, Cina, India, Eropah, English dan Afrika dan sebagainya. Kemudian dalam bab yang kedua, yaitu Allah menyatakan tentang azab kepada orang-orang kafir yang ingkar perintah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Akibat daripada penyakit lalai mereka. Kemudian Allah belenggukan tangan-tangan mereka, dan Allah ikat tangan-tangan mereka. Kenapa? Kerana mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab yang ketiga bermula dengan ayat innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Allah memberikan peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Allah akan berikan keampunan kepada mereka. Yang mana kita ni dalam kehidupan kita, kalau kita diampunkan kesalahan kita, in fact kita dengan manusia pun kita bersalah sangat dengan seseorang, tapi orang tu tak tengok maafkan kita, macam mana rasanya. Begitulah juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah ampunkan kesalahan kita, Allah ampunkan dosa kita, Allahu akbar, apa lagi yang kita nak? Bila mana kita datang berjumpa dengan Allah, kita masuk ke dalam kubur tanpa membawa sebarang dosa pun. Kalau ada kesalahan, kita akan dipersoalkan. Tetapi kalau bila mana Allah ampunkan dosa kita, Allah delete, delete terus file. Tak macam kita, walaupun dah di delete, masih lagi ada apa, spam, ada lagi dia simpan dalam komputer tu, ataupun dalam memori kita masih ada lagi, walaupun delete boleh trace lagi. Tapi Allah, bila mana Allah ampunkan, dia terus dia akan delete. Bila mana kita berjumpa dengan Allah, maka kesalahan itu tak akan disebut. Kita ni kalau jumpa, aku ingat kau dulu ya Allah Rabbi, memang sekarang baik, tapi dulu-dulu masih lagi, duk flashback lagi, duk throwback lagi, kalau dah FB duk throwback lagi kan. Tapi Allah tak sebegitu. Maka itulah salah satu ataupun keutamaan kita dalam kehidupan ini, iaitu mencari keredaan Allah. Bila mana Allah ampunkan, maksudnya Allah maafkan, Allah redalah kan. Jadi itu flashback balik apa yang kita telah pelajari dalam surah Yasin. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini insya-Allah kita masuk dalam bab yang keempat, iaitu tentang kisah iktibar penduduk sebuah negeri. Penduduk sebuah negeri. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala bermula dengan ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kau boleh tuan-tuan ada surah Yasin itu kita baca sama ayat 13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Dalam ayat yang ke-13 ini tuan-tuan Allah, bandingan sikap kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy pada masa tersebut. Wadrib lahum, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Kita ni dalam kita, kalau tuan-tuan ada cikgu ke kan, ataupun masa kita bercakap ke ustaz-ustaz ke pensyarah ke dan sebagainya, untuk nak lebih memahami, selalunya kita bagi contoh. Kita bagi contoh. Contohnya kalau kau macam ni, contohnya kalau kau buat macam ni, contohnya kalau kau macam ni. Bagi contoh. Dengan anak kita bagi contoh. Nak potong nak masak. Nak masak apa pagi ni tak boleh makan kan? Memang tak boleh kan? Betul tak? Nak masak nasi lemak, kalau banyak dah 3 puyuk. Semalam ustaz pergi rumah anak Pak Tam. Jadi dia share satu hari dia 5,000 bungkus nasi lemak. Jadi buat satu puyuk besar macam mana, 60 kilo, Allah Akbar, main kilo, puluh kilo, macam tu. Jadi perumpamaan, barulah orang nampak, patutlah sedap kan. Santan berapa puluh kilo, 50 kilo, 60 kilo kan. Jadi contoh perumpamaan. Jadi samalah dalam berdakwah ni, bagi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah. Bila kata jadi perintah, maka itulah yang dibuat oleh Nabi. So samalah juga kita nak berdakwah dan sebagainya, kena bagi contoh. Contoh yang paling baik adalah diri sendiri. Sebab tu dakwah kepada orang bukan Islam ni bukannya mulut, bukannya, memanglah mulut dan sebagainya salah satu, tetapi yang paling utama adalah contoh teladan.
sikap kita, attitude kita, percakapan kita, pertuturan kita, baiknya ya Allah, bagusnya Allah, Allah lembutnya ya Allah dalam berdakwah dan sebagainya, masya Allah. Jadi macam dalam berdakwah lembut. Sama lah juga kalau kata Allah, ni Ustaz nak share sikit. Dengan jin pun sama. Dengan jin pun sama, kena berlembut dengan dia. Dia lebih lembut, lebih sensitif daripada manusia. Tapi kalau kita keras dengan dia, Allah Akbar, 5-6 orang tak boleh nak pegang dia. 5-6 orang tak larat, sakit balik, sakit habis badan kita. Tapi kalau berlembut dengan dia, menangis. Ustaz tolong Islamkan saya. Mula mengucap, Ustaz tolong saya nak masuk syurga. Jin cakap syaitan cakap macam tu. Bila mana berlembut kan. Tapi kalau buat tu orang pergi buat apa semua, 5-6 orang, Ustaz, berapa orang Ustaz datang? Saya seorang je, solo je. Kita Islamkan je, hari-hari Islamkan je. Semalam 2 ekor sihir. Macam-macam. Jadi tu kata Allah, wadrib lahum. Allah kata, berikanlah perumpamaan. Kalau dah bahasa Arab ni, daraba ni, kita ambil bahasa sikit. Daraba apa benda? Pukul. Daraba ya darbu darba fawdar wa zakama darbu yadrib la tadrib darbu darbu. Bahasa Arab. Daraba darbu darba darab darab darabna. Daraba ni maksudnya pukul. Arti bahasa yang lain. Tapi diguna pakai daraba ni juga maksudnya berikan perumpamaan. Jadi wadrib lahum masalan, suatu perumpamaan. Ashabul qaryah. Ashabul qaryah iaitu penduduk suatu negeri. Dalam tafsir Prof Hamka disebutkan negeri tersebut iaitu namanya Antakiyah. Nama negeri tersebut pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Antakiyah. Dulu sebelum Perang Dunia Pertama, Antakiyah ini termasuk dalam wilayah Turki. Ialah Khalifah Turki, Utsmaniyah. Dibesarkan menguasai lebih 2/3 dunia pada masa tersebut. Kemudian selepas berlaku kekalahan Turki, kekalahan Islam, maka sekarang dia termasuk dalam negeri Syria, negara Syria, Antakiyah. Jadi pada zaman tersebut ada seorang raja yang bernama Antikus bin Antikus. Dulu macam itulah nama toknya tikus. Dia tikus kan. Tak tahulah tikus munduk ke tikus apa, dia penyembah berhala. Jadi tak ikut dah agama Nasrani yang asal Nabi Isa alaihissalam. Dah menyembah berhala dah pada masa tersebut. Jadi namanya Antikus, toknya nama Antikus, bapaknya nama Antikus, anaknya nama Antikus. Jadi tok cucu namanya tikus-tikus kan. Jadi penyembah berhala. Maka diutuskan kepada mereka idza ahlul mursalun, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Utusan-utusan datang kepada mereka. Tuan-tuan Allah, kita sambung ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Dalam ayat yang ke-14 ini, Allah mengatakan, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka ithnaini ilaihim, ithnaini kepada mereka kaum Antikah tadi, 2 orang rasul. 2 orang rasul diutuskan kepada mereka. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakannya. Biasalah orang kafir mula-mula tak percaya, hantar 2 orang tak percaya. Jadi apa yang menjadi seruan dinyatakan dalam tafsir Prof Hamka, dia kata apa? Seruan mereka itu ialah Tuhan kamu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang berdiri sendiri, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh sekalian Nabi dan Rasul sejak mereka dibangkitkan. Itulah supaya menyembah Allah.
yang satu. Supaya menyembah Allah yang satu. Jadi Allah juga dalam kuliah lepas kita telah sarankan, kita telah kupaskan bagaimana kenapa seruan Allah dalam surah Yasin ini, Allah yang kita baca tadilah aba'uhum, kan, kamu ni sesat, bahkan tok nenek kamu pun sesat. Sebab tuan-tuan Allah, dalam dunia ni penganut agama yang paling banyak adalah yang mengatakan anak itu ada ibu, ada mak dan ada anak. Itulah kaum Kristian lah. Nak dibandingkan dengan orang Islam, kaum Kristian ni, pemeluk agama Kristian ni lagi ramai daripada orang Islam. Kalau dulu lebih kurang berapa, dalam 2.3 bilion ke, lebih kurang macam itulah. Orang Islam lebih kurang pada masa sebut data tu 1.8 bilion. Maksudnya apa? Jadi sebab itulah dalam surah Yasin ni dan juga dalam surah Al-Kahfi dan sebagainya, Allah tekankan tentang apa? Dia hampir sama tu. Dia punya laluan dia, kita kata. Cara Allah nak tekankan kita umat akhir zaman ni, iaitu nak untuk menyatakan bahawa Allah itu esa. Allah itu tunggal. Allah itu tak beranak, tak diperanakkan. Sebab kebanyakan daripada penganut ataupun manusia dalam dunia ni adalah mengatakan Allah itu beranak, Allah itu ada anak, Allah itu diperanakkan, Allah itu ada bini lah dan sebagainya. Iaitu kaum Kristian dan juga kaum yang lain lah. Kaum yang lain yang menyembah berhala, iaitu menyembah benda yang lain. Jadi teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka ni dua orang dihantar rasul pada mereka, fakadzabuhuma, mereka mendustakan mereka. Kemudian fa'azzazna bitsalitsin, maka Allah tambahkan, kami kuatkan dengan utusan yang dua tadi dengan hantar rasul yang ketiga, dengan hantar rasul yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutuskan kepada kamu. Kata ketiga-tiga orang rasul yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, jadi macam itulah. Kita dalam berdakwah atau kita dalam apa-apa, kita nak tegaskan, ni, kalau seorang bercakap, dia seorang je bercakap, tapi kalau dua orang bercakap lagi kuat kan. Aku tak percaya cakap aku, kau pergi tanya dulu. Dia nampak, kau pergi tanya dia. Kalau kau tak percaya lagi, dua orang yang kau mau, kau tanya ni. Dia itu dia dah cakap gini. Jadi tuan-tuan Allah, memang macam tu. Jadi maksudnya kita macam tu lah. Mahkamah pun sama. Lagi ramai saksi yang kita producekan, yang kita bawa ke mahkamah. Sebab tu dalam dia panggil case management. Case management ni maksudnya menguruskan kes. Kita dengan hakim, kita akan pergi ke hakim akan tanya. Kita panggil macam contoh, kalau hakim macam panggil lawyer, kedua pihak datang sini. Kamu ada berapa orang saksi hari ni? Yang Arif saya ada 2. Yang kawan ni pula saya ada 3. Sekarang ni dah pukul 12 ni. Okeylah 5 orang insya-Allah kita boleh habiskan 5 orang saksi. Jadi kalau katakan kata pihak pendakwaan, kami ada 1 orang saksi. Jadi nak dibandingkan dengan katalah pihak lawan ni ada 3 orang saksi. Yang mana lebih kuat? Yang mana lebih kuat? Jadi pada pandangan kasar, dia bergantung juga kepada apa yang dicakapkan tu, kan? Dia saksi daripada mana, dia nampak, dia dengar, dia ni, ataupun dia tu hearsay maksudnya dengar daripada orang ketiga, bukannya dengar direct, kan? Bukannya dengar direct. Jadi dia menjadi kekuatan kepada yang lebih tu. Maka baginda Nabi SAW, Allah ceritakan kepada dia, beri perumpamaan macam itulah kepada kaum Quraisy. Mula-mula hantar 2 tak nak percaya, hantar 3 sama juga, kan? Walaupun ditegaskan kepada mereka bahawa apa yang kami ni ilaikum mursalun, kami adalah rasul yang diutuskan oleh Allah, dilantik oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada kamu, untuk membawa kamu daripada kesesatan, daripada kejahilan kepada cahaya Allah. Maka Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala selepas itu apa jawab mereka? Dalam ayat yang ke-15, ayat ke-15. Okey, sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Qalu ma antum
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Tuan-tuan Allah, dalam ayat ke-15 ni nak jawab mereka, qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarun mithluna. Mereka penduduk negeri itu menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Itu jawab mereka. Kamu bukan siapa-siapa pun. Dia kata kamu seperti kami je. Kamu seperti kami je. Sebab tu ditafsirkan tuan-tuan Allah dalam ayat ini, apa yang mereka expect, mereka harapkan malaikat yang diutuskan kepada mereka. Bukannya manusia. Kamu seperti kami je. Ada makan nasi, duduk serumah dengan aku je. Tak payah cakap banyak lah. Tak payah dakwah dengan aku lah. Tak payah jadi ustaz lah. Kalau dalam rumah selalu macam tu lah kan. Tak payah diceramah lah kat aku. Tak payah ceramah lah. Contoh bini cakap apa semua, abang tak payah ceramah lah. Pergi masjid-masjid lah. Balik duduk diam je. Tak payah nak ceramah. Dalam macam tu lah. Tuan-tuan, Allah SWT. Tuan-tuan kalau ada bini yang macam tu, tuan-tuan kena check. Kena check. Kena cek macam mana? Dua benda. Kena cek dalam badan mereka dan kena cek dekat rumah. Allahu Akbar. Ustaz nak cakap macam mana? Ustaz berubat ni kan, nak kata macam mana, lebih daripada separuh Ustaz panggil patient yang pesakit ni Ustaz pergi rawat adalah berstatus janda. Berstatus janda. Ya Allah, kenapa? Bila kita cek apa semua, rupanya dia bergaduh. Dia jadi panas. Hubungan suami isteri itu jadi panas. Sebab tu saya selalu kata dulu, tuan-tuan, kalau ada queen control dekat rumah, bukan queen yang control. Actually it's not queen who control, but the jinn who is controlling. Tuan-tuan mungkin tak percaya, tapi ya Allah Rabbi kan, ada satu tu saat pergi ke Johor, hari Rabu tadi pergi Johor kan, pergi Melaka lepas tu pergi Johor kan. Ya Allah, ramai tak tengok, ni janda, ni dah janda. Ustaz, ada seorang tu, saya baru kahwin 5 bulan. 5 bulan budak lagi, 5 bulan pun kahwin, terus kena cerai. Lepas tu, bila Ustaz pergi tu apa semua, tiba-tiba bila dia buat appointment, suami dia kata, Ustaz, suami saya dah call dah dulu ni. Dia kata dia nak kahwin balik dengan saya. Alhamdulillah, baru buat appointment. Ustaz tak payah datang lah ke rumah saya datang rumah Ustaz nanti. Suami saya nak ikut dia kata dia nak berubat. Di situ lah panas, tak boleh nak apa semua. Baru kahwin je, dah buka lubang apa semua. Bila kita cek apa ada kat rumah dia, kalau ada gangguan kat rumah, apa-apa dia punya tandanya. Satu, bunyi main guli, tung main guli. Yang kedua, bunyi serik kursi. Pukul 2-3 pagi dia main serik kursi. Kuk-kak dia serik. Kalau atas duduk Pak Man ke kondo ke apa semua, tiap-tiap malam duduk kuk-kak. Apalah pukul 2-3 pagi tak tidur ke rumah ni apa semua. Kalau rumah sebelah, rumah atas apa semua, nak bunyi main guli. Ada tuan ikat kata dalam syarah, kenapa anak kau tak tidur? Kau pukul 2-3 pagi duk main guli, tung. Orang sebelah pun kata, anak kau nak pula tak tidur ke duk main guli, tung. Itu ada gangguan ke rumah. Ataupun nampak kelipat. Tanya ahli keluarga. Selalunya tanya anak-anak. Kadang bapa tak tengok, kadang mak tengok, kadang anak tengok. Anak budak-budak ni dia boleh nampak. Kan? Sebab dia tak ada hijab budak-budak. Kan? Banyak. Jadi tanya dia orang. Kalau ada macam tu, better check. Hubungan suami isteri ataupun mak ayah dengan anak panas tak? Ataupun jenis anak yang tak suka balik rumah, tak suka ni apa semua. Ada satu dekat Banting, dia beli rumah dekat bandar Banting tu apa semua. Bini tu tak boleh duduk. Balik situ je tak sakit, balik situ je bergaduh. Sampai dia ni, suami dia nak tengok mata bini dia pun dia takut. Saat pergi rumah dia, pergi kita ruqyah, kita spray rumah dia apa semua. Kan lepas tu Ustaz, 2-3 kali lepas tu, saya dah boleh tengok muka bini saya dah kata. Dia kata tak garang macam dulu lah, dah kurang sikit. Sampai bini duduk rumah mak dia kat Bangi. Lepas tu selepas 7 hari, alhamdulillah dah boleh lah. Ustaz kata bawa lah Ustaz, jumpa dengan bini sekali, kita buang apa yang dalam badan. Kan? Jadi tu Masya Allah banyak sangat apa semua. Kena cek. Dalam hubungan tu kena cek. Sebab ramai sangat yang dah bercerai dan sebagainya. Sebab apa? Sebab macam tu. Ustaz, saya baru kena cerai 2 hari. Nak datang jumpa. Ustaz, saya dalam kes mahkamah. Semalam datang daripada mana? Daripada Puang. Bergaduh. Pukul 3 pagi call Ustaz.
Baru tengok, Ustaz nanya, oh, suami saya maki saya Ustaz. Dia pun mau maki kat depan-depan orang. Depan-depan anak, depan-depan orang, kadang-kadang dekat kedai. Kata better check. Datang semalam. Jadi teman Allah SWT, jadi macam tu. Kan? Jadi kamu tidak lain, sebab apa yang kaum Quraisy pada masa tersebut expect adalah suruh malaikat datang. Kan? Kemudian apa kata lagi? Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa tadzibun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Jadi teman-teman Allah, perkataan ini mereka lontarkan kepada rasul-rasul yang diutuskan. Dia kata, kamu ni bukan siapa, manusia macam kami je, kan? Allah yang Maha Pemurah tidak mengutuskan engkau, melainkan apa yang kamu cakap, kamu bawa ni nak bohong je, nak tipu je. Tengok kataan mereka. Tuan-tuan Allah, kenapa disebut kat sini wama anzalar rahman, dan Allah yang Maha Pemurah? Siapa sebut ni? Ini orang kafir yang sebut. Dia kata Allah yang Maha Pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat Ar-Rahman ini dia orang tahu. Macam orang Kristian, dia Allah juga. Allah yang sama juga. Cuma Allah dia tu Allah yang sama, tapi ada anak, ada bini. Dan Allah yang sama juga. Yahudi pun sama juga, Allah juga. Cuma macam itulah sikap mereka. Suka membunuh, suka memperandakan, suka kata-kata membunuh. Jadi mereka ni tahu. Bukan mereka tak tahu. Macam kita kata, kita Allah, sebab Allah juga, tapi ini tokong, ini perantaraan, kita tak boleh cakap sama Allah, kita sembah ni, nanti dia cakap sama Tuhan. Macam jadi bukan mereka tak tahu Allah, mereka tahu. Tapi kata apa? Mereka tetap tak nak menerima. Maksudnya konsep ketuhanan tu, tauhid itu, dah lagi. Allah ada anak, Allah ada bini, kena pakai perantaraan lah dan sebagainya. Macam tu. Masya Allah. Jadi sebab tu dalam tafsir surah Yasin ini, apa yang ditekankan iaitu memberi ingatan kepada manusia akhir zaman ni, yang mana mereka lari ataupun salah dari segi konsep ketuhanan itu. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung lagi ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, mereka berkata, utusan-utusan itu, rasul-rasul itu berkata, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui, inna, sesungguhnya kami ini, ilaikum, kepada kamu, lamursalun, orang yang diutuskan. Kami ni bukannya pembawa berita palsu, kami ni bukannya tukang bohong, kami ni bukannya penipu, kami rasul yang diutuskan kepada kamu untuk membawa kamu kepada kebenaran. Sebab tu mula-mula diutuskan kepada mereka ni 2, kemudian ditambah lagi menjadi 3. Maka itulah penegasan yang dikuatkan, dicakapkan kepada kaum tersebut, kepada kita lah. Macam kita lah, rahmat Allah. Dia kata lah, kalau seorang ustaz je cakap macam ni apa semua, ustaz tu pun cakap benda yang sama juga, 2. Ustaz yang datang ketiga ustaz confirmkan lagi, betul yang ustaz tu cakap memang macam tu. Jadi maksudnya apa? Lagi kuat. Jadi kami ni bukan pembohong, kami ni pewaris Nabi, kami ni gini, kami ni ulama, kami ni gini apa semua. Ni mufti cakap macam ni. Ini boleh macam ni. Sama macam kita dulu dah, kita kata, macam mana ni, mula-mula tersentak juga. Bila mana masjid terpaksa ditutup dan surau terpaksa ditutup. Betul tak? Tersentak juga. Tersentak macam mana? Ya kok macam ni.
kita kena mohon pada Allah lah, kena buka ni apa semua gitu-gitu macam-macam. Nah, tapi mufti ni cakap, nak bila diterangkan, nah kalau selalu dengar radio Aikim dulu macam-macam ceramah-ceramah pada masa tersebut, nah merujuk pada peristiwa taun yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Sayyidina Umar. 25,000 orang mati. Nah, bukan orang lain, sahabat-sahabat Nabi juga dan sebagainya meninggal yang tu bukan orang lain. Kenapa? Kerana wabak taun. Nah, lalu Sayyidina Umar yang dalam perjalanan nak pergi ke satu tempat yang ada di mana, di Syria ke mana. Kemudian dipatah balik. Kamu tak ikut takdir Allah kan? Kata Sayyidina Umar, aku mengubah takdir daripada takdir yang satu ni kepada takdir yang lain. Maksudnya ikut. Bahkan Nabi SAW pun tak pernah yang orang yang sakit Nabi utuskan saja bagi tahu dekat kawan tu gini. Nabi tak keluar jumpa dan Nabi tak salam pun. Nabi pun tak salam dengan orang yang sakit tu, orang yang ada penyakit tu. Nabi tak salam pun. Kan? Jadi jangan kita kata tersentak, tak boleh salam. Apa ni, solat dalam keadaan jarak 1 meter ke apa semua. Zaman Nabi bukan 1 meter. Sepanjang lembing. Jarak tu sepanjang lembing. Jarak selamat sepanjang lembing. Lembing ni lebih kurang 2 meter. Lebih kurang 2 meter. Bukan 1 meter, 2 meter. Tengok, SOP Nabi lagi ketat daripada kita. Kenapa kita penganut agama Islam, kita yang menurut syariat Nabi SAW, kita kata tak nak ikut. Tak nak ikut. Pergi kedai begitu, pergi pasar, pergi mana, pergi bank. Mula-mula dulu dah kan. Nak rapat-rapat dah. Kita kata persetankan lah dengan SOP apa benda lah gini-gini kan. Ada dalam YouTube apa semua. Apa tengok kita orang makan, minum apa semua. Majlis kenduri kendara tak ada. Tak ada SOP. Nabi SAW dulu lagi ketat. Lebih panjang. Bukannya ni. Sepanjang 2 meter. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Maka dalam ayat yang ke-17, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Okey. Dalam ayat ke-17 ini tuan-tuan Allah mengatakan, dan kewajipan kami, wa ma 'alaina. Jadi alaina ni maksudnya atas batu kepala kami ni. Atas kepala kami ni. Tanggungjawab kami ni. Kalau dalam bahasa undang-undang kita kata duty of care. Tanggungjawab caring. Terhadap umat ini illal balagul mubin, hanyalah menyampaikan perintah Allah al-mubin dengan jelas. Kena terang. Sebab tu ada kuliah, ada tu, ada ni dengan ceramah, dengan YouTube, dengan tu radio lah, macam-macam semua. Sebab apa? Sebab nak mendapat penjelasan. Orang kalau tak faham, tak jelas, dia tak nak ikut. Ustaz, saya confused lah, boleh bagi pencerahan. Macam tu kan kita punya ni kan. Ustaz, saya ada soalan, macam mana kalau, sebab apa? Sebab nakkan pencerahan lah. Jadi tugas orang yang menyampaikan kena jelas lah. Tak boleh saya rasa tak boleh macam tu. Nak kena jelas. Kalau tak tahu hukum, Allahu Akbar. Ada seorang tanya Ustaz, dia viral, tak tahu lah daripada mana. Dia hantar video tu roti canai. Video roti canai dibuat macam ular. Roti canai, saya rasa dah viral kan. Ustaz jangan saya tengok WhatsApp ni orang, tapi ditanya, bila dia tanya Ustaz boleh makan ke ni ular? Tapi roti canai kan dia pusing kan, selalunya dia gulung-gulung jadi bulat, betul tak? Ini dia bukan buat bulat, dia buat kuku, buat tengok macam ular. Lepas tu dia bentuk itu macam kepala ular sikit apa semua. Lepas tu dia bakar tak ada tu kan. Jadi seekor nak berapa ekor, nak berapa ekor ular kan? Nak 2 ekor, nak 3 ekor. Banyak makan ular 3 ekor. Padahal roti canai. Ustaz boleh makan ke ni? Tanya Ustaz. Ustaz pun tak rujuk lagi macam mana. Ustaz kata ada 2 jawapan. Yang pertama, makanan yang boleh dimakan adalah segala benda yang Allah halalkan. Jadi yang dimakan itu ular ke roti canai? Roti canai. Ustaz kata roti canai. Roti canai boleh makan. Selagi tak ditaruh darah ular ke, badan ular ke dalam tu ke, ataupun kuah ular ke, cicah dia bukan kuah daging, kuah ular ke, itu boleh makan, tak ada masalah. Tapi
Persoalan yang kedua, jawapan yang kedua, nak kena tanya mufti. Bolehkah makanan halal itu dibuat dalam bentuk menyerupai benda yang haram yang Allah haramkan? Itu kena tanya mufti. Makruh ke ataupun haram? Contoh, roti. Roti yang sama. Dan macam lah macam ulang. Ataupun roti buat macam najis. Macam taik tu apa semua. Buat warna kuning ke apa semua makan. Nak seketul, nak 2 ketul, nak 3 ketul, boleh tak makan? Kan? Manusia ni pelik-pelik. Kan? Ustaz kata itu tanya mufti lah. Sebab mufti yang boleh memberikan fatwa, bukan Ustaz. Jadi manusia ni macam tu. Sebab apa? Dia nak penjelasan tu, yang tepat. Macam tu lah. Kan? Jadi teman-teman Allah Subhanahu Taala, begitulah penegasan oleh rasul-rasul kepada mereka ni. Jadi itu teman-teman Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita boleh habis 7 suku sebanyak lagi 6 minit lagi. Okey. Kita sambung ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu, mereka menjawab. Apa jawab mereka? Rasul tadi kata tugas kami memang berikan penjelasan al-balaghul mubin kepada kamu. Dan of course dalam tafsir dinyatakan bahawa lafaz al-balaghul mubin ni, kalau Rasul ni Allah sertakan dengan mukjizat. Dengan mukjizat. Sebagai bukti. Bulan terbelah ataupun apa, macam-macam lah mukjizat Nabi. Keluar air lah daripada tangan dan sebagainya. Maka mereka menjawab, dia kata apa? Inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Oh, malangnya kamu, malangnya kaum kami ni sebab kamulah. Sebab kamulah kamu datanglah maka berpecah belah. Dengan sebab kamu datanglah maka kami porak-poranda. Dengan sebab kamu datanglah mereka ni tak macam-macam berlaku dalam masyarakat. Contohnya sebab apa? Sebab mereka ni lah. Sebab kamu datang ni lah. La illam tantahu, sesungguhnya jika kamu tak berhenti daripada menyeru kami tadi, lanarjumannakum, kami akan rejam kamu. Kami akan baling batu pada kamu. Kamu akan itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang macam mana? Tembak lah. Zaman sekarang tembak, penjara, hukuman, macam tarik segala keistimewaan dan sebagainya lah. Pulang. Jadi itu ugutan yang telah diberikan kepada orang-orang yang menyampaikan rasul-rasul. Wala yamassannakum minna 'adzabun alim. Macam Ustaz kata tadi lah. Kan Ustaz dakwah dengan jin apa semua hari-hari, Islamkan jin apa semua dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan tahu tak jin cakap apa kalau mula-mula? Aku nak bunuh. Aku nak bunuh kamu. Aku nak sembelih kamu. Macam tu, nak sembelih kamu, nak bunuh kamu, nak apa semua. Ada satu malam tu dalam 3 minggu lepas. Ini dalam bulan Ustaz kata bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hari 6 ekor jin Ustaz sembelih. 6 ekor jin. Ya Allah Rabbi. Jin sihir. Sepupu dia sihir sebab tanah. Hantar apa semua nak bunuh. Aku nak bunuh Ustaz. Aku nak bunuh nak apa semua. Nak macam-macam. Sebaik anak dia macam bodyguard. Besar pada badan. Tuan-tuan tengok YouTube Ustaz Kupas, 4 bodyguards to slaughter jin. 4 orang bodyguard untuk bunuh jin, untuk sembelih jin. Dia cakap macam tu, kita ajak dia masuk Islam, dia tak nak apa semua. Apa lagi Ustaz kata pegang mak dia sebenarnya. Mak dia. Jadi pegang tangan 2, kaki 2. Pegang 2 apa semua. Sembelih. Ya. Sampailah yang ke-6, sampai ke-2 pagi. Yang sampai jin yang ke-7 tu, Ustaz tanya dia. Kamu ni daripada mana banyak ni apa semua? Kedua pagi dah. Ustaz pun dah letih apa semua. Kamu daripada mana ni? Dia kata daripada gunung Kat Ipoh.
Oh, banyaknya tuan kamu. Ambil kat mana? Dia ambil kat gunung dekat Ipoh. Oh, patutlah nama. Dia pergi panggil kami dia tu. Habis kamu ni macam mana? Kamu nak keluar ke? Ataupun nak Ustaz sembelih? Ustaz Islamkan saya. Kawan-kamu yang tadi macam mana? Dah mampus semua. Tengok perkataan jin. Kasar dia punya ni. Nak bunuh, nak sembelih. Nak pukul. Banyaknya bunuh lah. Aku nak bunuh dia. Kalau dia jin sihir ni apa semua dalam badan orang tu, aku nak bunuh dia, aku nak bunuh dia, aku nak bunuh dia. Macam mana tadi lah 2 kali. Dia sakit slit disc. Sebelum ni sakit slit disc tahap 3. Ustaz sentuh belakang dia, ni apa semua. Dia tengok jin. Nak keluar haji tu, tak ada apa. Semalam dia datang balik, dia kena segang balik. Nak Ustaz pakai apa? Ustaz pakai ni. Spray ni apa semua, mau gelepar. Lepas tu belakang itu kita cucuk dengan ni, dalamnya ada minyak kasuri kan. Ustaz cucuk dengan ni belakang dia mau gelepar. Sakit. Lepas tu kita cekik kat sini apa semua. Kata masuk Islam. Istighfar. Astagfirullahalazim. Lepas tu tak? Mengucap. Angkat tangan je. Mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Jadi kamu nak keluar. Ikut mulut ke ikut mana? Ikut kaki. Keluar ikut kaki. Dah. Bangun segar-segar apa semua. Tak ada dah. Sakit menyelidiki hati ke tak ada. Lepas tu dia migraine. Migraine pun sama. Migraine ni saya tak tekan kat sini. Kalau nak migraine, sinilah dia punya tempat. Sama ada kiri atau kanan. Tekan ke ramai. Begitu hari satu keluarga. Satu tu dekat Melaka 20 orang. Allah Rabbi. Banyak ramai migraine. Tekan sini apa semua keluar mana tu. Nangis apa semua. Jadi teman-teman Allah SWT. Jadi mereka ni jadi bahasa mereka ni la narjumannakum. Macam itulah. Jadi orang yang berdakwah ni macam kita berdakwah, jangan takut. Sebab bahasa mereka ni macam tu. Aku bunuh kau, aku ni. Macam orang Yahudi lah, saintis bawa ramai bila jumpa dengan kebenaran Al-Quran dan sebagainya. Sejak je kena bunuh. Jatuh tu lah, accident lah apa lah semua. Tak lama. Jadi teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, wala massannakum minna adzabun alim, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Ancam juga sama juga kepada Rasul, kepada orang yang menyampaikan. Macam Ustaz, macam itulah Ustaz punya jihad. Jihad dengan jin, dengan syaitan. Tak ada lagi dah teori-teori. Jauhilah pada syaitan apa semua. Tak, pergi je, gedah je. Islamkan orang. Nak pukul, nak ni apa semua lawan. Lawan. Tapi kita ada taktik lah. Islamkan dia, senang je. InsyaAllah. Lepas tu dia tak kacau balik lah. Kita suruh dia berjanji. Dan aku tak akan masuk balik ke dalam badan nama Syanu dan badan orang lain. Selalu Ustaz hantar ke masjid. Itu hari jin yang ketujuh tadi, Ustaz, saya nak pergi masjid. Tumpang Ustaz ya. Nak naik kereta Ustaz lah. Kata habislah kereta aku nanti lenyek nanti. Benda tu besar, bukan kecil, benda tu besar. Ustaz cakap kata rumah, jom kita pergi hantar. Kalau tak ada buat pakai, dia sakit tu. Kamu tak ada sayap ke? Tak boleh jalan. Sakit siapa? Itulah kita seksa je. Kita baca ayat Quran, kita bakar apa semua, dia sakit tak boleh jalan. Pergi hantar. Kereta pergi hantar, berat. Tu sesik naik bumper dia. Nak belum? Pergi hantar. Lepas tu, sebelum tu Ustaz dah hantar 3. Hantar 3. Lepas pada tu, sampai ke masjid tu Ustaz tanya, kawan kamu kat mana? Masjid Mukarrabin dekat Bandar Tasik Selatan. Dekat Bandar Tasik Selatan, Masjid Mukarrabin. Ada tak kawan kamu tadi? Dia dah tidur. Kamu pergi tidur sama dengan kawan kamu. Okey, bagi salam. Assalamualaikum. Keluar. Jatuh kawan tu. Anak dia sambut lah. Balik tu, dia ingat kereta. Benda tu berat ni. Lepas tu tuan-tuan balik kerja ke malam ke apa ke semua kan. Kalau berat ke apa susah, masa pergi jauh itu hari daripada Melaka nak pergi jauh. Kenapa dia kata aku berat ni, apa semua berat. Ustaz berhenti kat tol macapnya. Dekat Arendak Macap. Singgah kat situ. Halau dia kat situ. Lepas tu baru ingat. Ingat. Kan tak? Jadi macam mana? Ustaz, kalau Ustaz ni memang sentiasa dalam poket, nak balik pun Ustaz spray dalam kereta. Lepas tu air yang Ustaz dah ru'yah apa semua, tuan-tuan ada benda ni, spray je lah kereta. Semua je ke atas ni apa semua. InsyaAllah. Sebab dia tak suka. Dia tak suka. Ustaz ada video, tuan-tuan tengoklah banyak. Apa ni tak suka, dia sakit. Bila spray sakit.
Jadi tuan-tuan Allah SWT, manusia pun sama macam tu, jin pun sama. Ya, maksudnya perkataan mereka ni nak ancam dia, aku bunuh kau, aku nak macam-macam. Jadi tuan-tuan Allah SWT, maksud itulah. Kita kata relevannya, nak sangatlah berkait rapat dengan kehidupan kita manusia, dan juga bagaimana kita nak menyampaikan dakwah dengan contoh teladan yang baik, dengan bagikan contoh, dengan ancaman-ancaman yang Allah nyatakan. Jadi dalam Al-Quran begitulah contoh yang Allah berikan, sangat bermanfaat, berguna untuk panduan kehidupan kita supaya tak berlaku lagi. Kalau berlaku, Allah dah sebut dah dalam surah Yasin, la narjumannakum wa la yamassannakum min azabun alim. Aku akan seksa kamu, aku ukur kamu, akan bunuh kamu, aku pukul kamu. Biasa, normal. Allah sebut dah 1400 tahun yang lebih yang lepas. Ini kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, kisah Nabi Adam, kisah Nabi semua. Nabi-nabi Rasul itu diancam. Biasalah nak bawa orang kepada kebaikan, nak menyelamatkan mereka. Ya jin, kita sama-sama masuk syurga ya jin. Jin anggap dia apa semua. Nak masuk neraka, tanah. Kan? Nak makan buah zakum, inna syajarataz zakum, tanah takut. Nak masuk syurga. Jadi selamat. Kan? Itu insya-Allah. Jadi saya rasa alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Semoga kita mendapat manfaat daripada surah Yasin yang sangat mengagungkan kita bila mana kita tadabbur, kita kaji surah Allah. Saya rasa nanti Ustaz cari yang buku ni, sebab kitab ni dengan telaga biru, sebab dia dah berapa, RM12. Ada RM12 je. Sebab dia compare dengan tafsir Ibn Katsir ni, dia sebab dia ambil dua. Tafsir Ibn Katsir dia masuk dalam ni, Prof Hamka punya tafsiran dia masuk dalam ni. Contoh-contoh bagus. Dia pun tulisan besar tulisan dia untuk surah Yasin. Bagus, nanti Ustaz cari kan. InsyaAllah boleh akan datang tengok. Kalau ada lagi lah. Sebab tadi Ustaz beli yang tak banyak nanti kan. Kalau dia beri balik kan. Jadi apa yang baik daripada Allah,